Hai dan Assalamualaikum. Saya Nuratul Fariha binti Abdul Talib, pelajar jurusan Sains Psikologi Universiti Kemasaan Malaysia, ingin mengulas tentang filem Leo the Bloody Switch yang berkisahkan tentang beberapa unsur dan teori psikologi. Leo the Bloody Switch ni merupakan filem thriller yang berkisah tentang seorang pemilik kafe yang bernama Patty Byrne. Beliau adalah seorang yang ramah dan lemah lembut kepada semua para pelanggannya dan semua orang. Beliau telah berkahwin dan mempunyai 2 orang anak, iaitu seorang lelaki dan seorang perempuan. Tanpa pengetahuan orang lain, Patty Byrne ni sebenarnya sedang menyembunyikan satu rahsia yang besar di dalam hidupnya, iaitu dia berpegang kepada 3 struktur personality, iaitu id, ego dan superego. Kisah ini bermula apabila pada suatu malam ketika kafenya telah tamat beroperasi, terdapat sekumpulan samsing ni memecah masuk ke kafe Patty Byrne dan hampir mencederakan anak perempuan dan pekerjanya. Patty Byrne ni dia terpaksa bertindak dan telah menyebabkan beberapa samsing yang memecah masuk ke dalam kafenya tu terbunuh. Apabila kes dia ni dihadapkan ke mahkamah, mahkamah menyabitkan bahawa beliau tidak bersalah. Hakim menyabitkan bahawa dia tidak bersalah dan itu adalah suatu tindakan untuk mempertahankan diri beliau, anak dan pekerjanya. Akibat berita ini telah tular ke seluruh India dan beliau dikenali sebagai hero. Berita tentang Patty Byrne ni telah tular di media sosial juga menyebabkan ia sampai ke pengetahuan ketua mafia, iaitu Anthony Das dan Harold Das. Siapa mereka ni sebenarnya? Anthony Das dan Harold Das ni mengingatkan wajah Patty Byrne ni kepada wajah adik diorang, iaitu Leo Das, yang diorang sangka ni telah mati bertahun-tahun yang lepas dan hilang, yang disangka mati. Dan semenjak daripada itu, Harold dan Anthony ni mula mengganggu kehidupan Patty Byrne dan mengajak Patty Byrne atau Leo ni kembali semula ke kumpulan kongsi gelap tu, walaupun selepas mereka mengetahui Patty Byrne ni telah berkahwin dan berkeluarga. Okey, di sini ada plot twist. Patty Byrne ni sebenarnya adalah Leo Das, iaitu salah seorang ahli kumpulan kongsi gelap ataupun mafia yang terkenal di selatan India. Setelah satu insiden yang meragut nyawa adik kembar perempuannya, iaitu Elisa Das, Patty Byrne ini telah merasa sangat bersalah dan mengambil keputusan untuk meninggalkan dunia kongsi gelap. Dia padam semua identiti dia dan tukar namanya daripada Leo Das ke Patty Byrne. Pada saat dia diganggu oleh abang-abang dia tu, dia mula dihadapkan rasa bersalah lah dan dihadapkan pada masa lalunya yang kelam dan penuh kekerasan. Setelah mencuba untuk meninggalkan kehidupannya yang lama tu, dia datang balik rasa bersalah dan kekeliruan identiti tu. Masalah ni jadi semakin rumit apabila musuh lama kumpulan mafia Leo Das dengan abang-abangnya ni keluar mencari Leo sebab diorang dah nampak gambar Leo di dalam TV dan mula membuat gangguan dan ancaman nyawa kepada keluarga Patty Byrne sehingga menyebabkan beberapa orang individu yang terdekat dengan Patty Byrne terbunuh lah, termasuk polis dan juru gambar yang membantu Patty Byrne. Di saat itu, beliau telah bertindak membawa lari ahli keluarganya dan bertindak melawan kembali kumpulan samsing tersebut. Masa ni dia punya kekuatan dan dia punya watak bertukar menjadi Leo, iaitu seorang mafia, seorang yang ganas, seorang yang garang dan seorang yang berani. Setelah saya amati, di dalam filem ini terdapat banyak teori-teori psikologi, iaitu yang pertama adalah PTSD ataupun Post Traumatic Stress Disorder, di mana Patty Byrne ni ataupun Leo dia mengalami keadaan dan situasi trauma semasa kematian adik kembar perempuannya, iaitu Elisa, di mana adiknya dibunuh oleh musuh ataupun kumpulan mafia yang lain dan beliau tidak mampu dan tidak sempat untuk menyelamatkan nyawa adiknya. Yang kedua adalah split personality atau dissociative identity disorder, ataupun di dalam bahasa Melayu kita panggil identity berganda, iaitu kadang-kadang Patty Byrne ni menjadi Patty Byrne yang lemah lembut, yang soft spoken dan yang family man, dan sekejap bertukar menjadi Leo yang kuat, garang, ganas dan berani. Seterusnya adalah konflik psikologi dan emosi, di mana Patty Byrne ni dihadapkan dengan konflik psikologi apabila dihadapkan dengan dakwaan bahawa dia sebenarnya adalah Leo Das. Bagaimana dia mengelola emosi dan kebenaran mengenai identitinya boleh menjadi fokus penting dalam perkembangan watak. Kemudian ia mengenai antisocial personality disorder ataupun gangguan kepribadian antisosial atau kita panggil ASPD.
antagonis atau watak-watak yang memperlihatkan sifat manipulatif, kekurang empatian dan perilaku antisosial mungkin menggambarkan ciri-ciri gangguan kepribadian antisosial. Mereka ni mungkin mengalami kekurangan perasaan bersalah atau penyesalan di atas tindakan mereka dan cenderung untuk mengejar kepentingan mereka sendiri tanpa mempedulikan kepentingan orang lain. Okey, di dalam filem ini juga terdapat unsur-unsur depression ataupun depresi. Jika ada watak yang mengalami ketegangan emosi yang berlebihan, perasaan sedih yang mendalam atau kehilangan minat terhadap aktiviti yang biasa mereka dinikmati, ini mungkin menggambarkan masalah psikiatrik seperti gangguan kecemasan ataupun kita panggil depresi. Filem ini jadi lebih menarik apabila terdapatnya unsur-unsur bipolar disorder ataupun kita panggil BPD. Jika terdapat watak-watak yang menunjukkan ketidakstabilan emosi yang teruk, perubahan mendadak dalam persepsi diri, hubungan yang tidak stabil dan impulsif yang berbahaya, ini mungkin mencerminkan ciri-ciri gangguan kepribadian ambang ataupun kita panggil bipolar disorder. Dan yang terakhir, ada unsur-unsur psikosis ataupun gangguan psikotik di mana dalam beberapa situasi, watak-watak dalam filem ini mungkin mengalami gejala psikosis seperti halusinasi, delusi ataupun kecelaruan fikiran yang mungkin menunjukkan gangguan psikosis seperti skizofrenia ataupun gangguan mental. Bagi saya, filem ini adalah amat menarik untuk ditonton dan diteliti kerana ia mempunyai banyak unsur-unsur dan konflik-konflik psikologi. Sekian review filem Leo the Bloody Sweet dari saya.